apa formula 2K ni ya. Saya terus masuk formula 2K tu. Ini dia. Formula 2K yang pertama untuk perenggan pendahuluan ya. Dia berbeza. Essay ni formula perenggan pendahuluan berbeza dengan isi, perenggan isi, dan juga berbeza dengan kesimpulan. Tapi isi ke-5-5 atau ke-6-6 isi tu gunakan teknik yang sama nanti. Tapi formula pendahuluannya ada lain sikit tapi tak jauh beza lah. Tapi dia ada perbezaan sebab pendahuluan. Dia seolah-olah macam kalau awang seharian dia ada tulis teknik menulis, teknik mengarang esei. Dia kata pendahuluan ni macam kepala kita lah, kepala manusia kan. Mana satu tubuh badan kita ni satu esei. Kepala tu sebagai pendahuluan, badan semua tu sebagai isi, kaki tu sebagai kesimpulan. Jadi dia anggap pendahuluan tu sebagai kepala, muka kita. Penting lah. Mana kita nak cam orang, saya nak cam Cikgu Haryani dengan Cikgu Nadia tadi tu, mesti tengok muka kan. Jadi pendahuluan ni penting lah maksudnya. Jadi berhati-hati dengan pendahuluan, perenggan pendahuluan awak. Okey, jadi gunakan teknik IKCHF. Ini kaedah cemerlang tak faham. Okey, apa dia? I tu ialah ayat isu. Nanti saya tunjuk contoh, baru boleh awak boleh bayangkan. Ayat pertama saya sentuh secara ringkas. Ayat pertama ayat isu, ayat kedua ayat huraian isu. K tu kenapa? Tanya. Kenapa? Isu tu tadi, ayat kedua tanya ayat pertama. Mana apabila ayat kedua tanya ayat pertama, itu nanti itulah dia koheren. Maknanya dia pertalian idea. Kenapa? Contohnya permainan tradisional tu semakin dilupakan. Kenapa? Kenapa ya? Lepas tu ayat ketiga, contoh C. C itu contoh. Apa dia contoh? Permainan tradisional. Lepas tu huraian contoh. Huraian contoh ni, kalau dalam contoh tu perkara yang baik, dia akan jadi hasil. Kalau dalam contoh tu, kalau nanti katalah kemalangan jalan raya, contohnya memanglah tak bagus. Dia akan jadi akibat ataupun jadi kesan. Ayat keempat. Ayat keempat tu huraian contoh. Dan ayat kelima ialah ayat fokus soalan. Maknanya awak nak terangkan kepada pemeriksa ataupun kepada pembaca, ayat kelima tu terdapat banyak punca ataupun terdapat pelbagai kesan dan cadangan untuk apa. Itu maksud saya. Mana ayat yang kelima dalam perenggan pendahuluan mesti menyentuh fokus soalan. Sebabnya perenggan kedua, isi pertama mesti awak sentuh dah apa dia isinya kan. Jadi maknanya ini satu contoh formula, nanti saya tunjukkan ayatnya. Okey. Dan kebaikan yang tadi saya kata, ayat isu tu tinggal ubah suai lah. Kalau permainan tradisional, cerita pasal isu permainan tradisional. Kalau tahu ini katalah keluar masalah penyeludupan lah contoh kan. Saya dalam tajuk saya dalam apa tu, masalah penyeludupan ni saya dah spot lah beberapa tahun tak keluar. Jadi mana tahulah kan, kalau nasib awak baik, keluar pula tahu ini katakan. Masalah penyeludupan. Jadi isunya cerita lah pasal isu penyeludupan. Penyeludupan di negara kita. Nanti bagi contoh, apa dia yang diseludup. Jadi yang diseludup bukannya barang saja kan, orang pun ada. Penyeludupan manusia kan. Okey, jadi ayat pertama isu, ayat kedua fikirkan alasannya tu, paling mudah tanya kenapa, ataupun boleh juga tanya soalan bagaimana. Tapi biasanya kenapa lah, senang. Kalau tak boleh jawab kenapa, cuba tanya pula bagaimana perkara itu berlaku. Okey. Jadi maknanya tak ada satu formula yang betul-betul dapat menyelesaikan masalah. Tak ada. Ini pun satu contoh saja. Yang Cikgu Nawi tu dia borpika, satu juga cara untuk memudahkan pelajar, membantu pelajar. Kalau boleh digabungkan lagi bagus. Awak pilih sendiri, tentukan berdasarkan latihan yang awak buat. Maknanya awak boleh pilih mana satu yang paling cepat, boleh jimat masa. Jadi terpulang kepada awak sebenarnya. Cikgu kita boleh bantu saja. Boleh bagi cadangan, boleh bagi formula. Tapi semuanya ada dalam tangan pelajar. Okey? Jadi saya tunjukkan contoh. Ini saya cuba
Oh, slideshow dia boleh gerak dah ni cikgu. Kalau saya tekan, Cikgu Nadia, boleh tak nampak kalau saya klik ni? Nampak dah dia bergerak? Setakat ni Cikgu Khair tunjuk dekat perenggan pendahuluan tapi dia tak ada bergerak ni. Dia tak bergerak. Okey lah, maknanya saya play slideshow masih tak boleh lah. Okey lah, jadi saya tunjuk saya perenggan ni, apa ni slide ini. Okey, contoh ini soalan tahun lepas yang cerita apa tadi, permainan tradisional Jadi cadangkan langkah-langkah tu. Dia ada langkah. Okey. Jadi saya tunjukkan contoh perenggan pendahuluan yang awak boleh bina dengan menggunakan formula saya tadi tu. IKCHF. Okey. Contoh, ayat pertama. Ayat isu tu awak tadi kena ubah suai lah apa yang diceritakan dalam soalan Maknanya apa isunya? Isu permainan tradisional. Jadi awak binalah ayat sendiri. Permainan tradisional merupakan permainan yang banyak dimainkan oleh generasi dahulu tetapi semakin dilupakan kini. Okey, itu satu contoh ayat isu. Ini yang kena berlatih bina ayat kan. Okey, seterusnya. Itu ayat isu. Ayat kedua tanya kenapa? Kenapa semakin dilupakan? Permainan tersebut popular. Ini permainan tu banyak dimainkan tu. Kenapa? Permainan tersebut popular kerana generasi pada masa itu tiada permainan lain yang boleh dimainkan oleh mereka. Pada masa itu. Jadi sekarang ni tidak lagi dimainkan kan. Pada masa itu tak ada permainan lain. Mana ada gadget. Mana ada PlayStation. Masa zaman saya dulu, inilah permainan kami. Main gasing, main wow kan. Cikgu-cikgu, Cikgu Haryani, Cikgu Nadia, Cikgu apa ni, Hasmiza kan. Cikgu Hasniza pun muda lagi. Maknanya pun dah tak main dah ni kan. Tak main permainan yang lama-lama ni. Cikgu lingkungan umur pun dalam 30-an kan. Jadi semua permainan moden lah. Okey. Jadi kenapa banyak dimainkan itu? Sebab pada masa itu memang tak ada permainan lain. Okey, seterusnya ayat contoh. Teruslah ambillah contoh dalam dalam ayat penyataan soalan. Awak ubah suai lah. Binalah ayat sendiri tapi poinnya sama lah. Apa dia contoh permainan tradisionalnya? Galah panjang, gasing, konda-kondi, congkak dan teng-teng merupakan contoh permainan tradisional yang semakin dilupakan oleh generasi sekarang. Okey, itu contoh. Lepas contoh, saya kata tadi huraikan contoh. Maknanya, huraikanlah berdasarkan contoh tu. Maknanya kalau dah contoh permainan tu tadi tidak dimainkan, jadi apa dia huraian seterusnya? Tidak banyak generasi muda sekarang yang mengetahui permainan tersebut kerana kurang dimainkan oleh generasi kini. Nampak tak? Maknanya itu ayat keempat. Maknanya tadi sebab kita nak menjurus kepada isu permainan tradisional tapi semakin dilupakan ataupun semakin tidak dimainkan. Maknanya tak banyak dimainkan. Walaupun setahu saya di kampung ada jugalah yang masih lagi ada kanak-kanak yang main tapi tak begitu popular. Orang kampung pun main gadget sekarang ni. Okey, dan seterusnya ayat kelima tadi yang saya kata, ayat fokus soalan. Jadi ayat fokus tu senang sangat. Awak terus ambil daripada soalan. Dia kata apa tu tadi? Langkah-langkah. Jadi binalah ayat sendiri. Jadi banyak langkah yang boleh diambil untuk menghidupkan kembali permainan tradisional dalam kalangan pelajar sekolah supaya permainan tersebut tidak hilang di telan zaman. Okey. Jadi apabila dah dibina 5 ayat ni tadi, ayat yang menggunakan PAD++ tadi tu, pola ayat dasar plus++, jumlah perkataannya apabila dikira 81. 81 patah perkataan. Makna lingkungan 80 ke 90. Okey. Jadi itu contoh. Satu contoh. Jadi makna awak kena berlatih lepas ini. Saya dah sediakan perenggan lain. Jadi saya tak perlu bincang. Yang ini nanti awak, cikgu-cikgu awak akan gunakan slide ini. Bincang dengan awak. Contoh yang lain ni, contoh makanan segera. Jadi macam mana nak buat perenggan pendahuluannya dengan menggunakan formula IKCHF. Jadi ada, saya dah sediakan. Jadi awak bincanglah, saya cuma bincang satu contoh lah. Nanti saya bincang pula satu contoh lagi soalan, satu contoh lagi perenggan isi. Saya dah sediakan ni lagi perniagaan dalam talian. Macam mana nak buat ayat pendahuluannya dengan menggunakan teknik IKCHF. Ada, saya dah bagi. Cikgu tinggal tekan aja nanti. Klik aja, mainkan PowerPoint ni, slide PowerPoint ni.
Isu rumah sukar dijual juga pernah keluar. Saya suka ambil daripada soalan-soalan yang pernah keluar supaya awak boleh nampak, oh macam ini. Okey. Macam ini cara untuk menulis perenggan pendahuluan yang mantap. Dan ini satu lagi, fenomena cuaca panas. Ini pernah keluar ni juga. Dan kalau macam ini faktanya lebih bagus, awak bagi satu contoh. Ini contoh fakta. Pernah berlaku di Cuping Perlis. Suhu yang dicatatkan sehingga 40.1 darjah Celsius pada tahun 1998. Itu contoh keadaan cuaca yang panas, paling panas lah di negara kita, 40 Biasa kita setiap hari 35, 36 kan, 37. Tapi ada yang sampai 40. Kalau di Mekah tu sampai 50 kan. Jadi semua ni ada. Jadi ada beberapa contoh cikgu-cikgu nanti cikgu boleh bincang lah dengan pelajar, terangkan bagaimana cara untuk berfikir dengan menggunakan teknik itu. Dan satu lagi saya tak boleh nak tunjukkan dia bergerak ni sebab kena slide show baru nampak bergerak. Tapi apabila cikgu mainkan nanti dia nampak bergerak. Kenapa saya nak tunjukkan bergerak tu, yang ini dia ada satu anak panah ni warna hijau. Contoh untuk mengelakkan awak daripada tersasar, dia jadi kurang relevan, jangan rujuk ayat kedua. Apabila sampai ayat ketiga, rujuk balik ayat pertama. Maknanya isunya tadi permainan tradisional. Ayat contoh, jangan rujuk ayat kedua. Rujuk ayat kedua nanti dia jadi boleh jadi menyeleweng. Jadi yang penting penilai nanti atau pemeriksa, kita nak tahu pelajar faham ke tidak apa dia permainan tradisional tu. Jadi kena rujuk balik ayat pertama. Maknanya contoh isunya permainan tradisional, semakin dilupakan. Apa contoh? Itulah tadi teng-teng, congkak kan. Jadi apabila awak guna teknik itu, makna ayat ketiga rujuk ayat pertama, insya-Allah dia tak akan jadi terpesong. Tapi ada pelajar saya yang dia masih lagi rujuk ayat kedua. Dia jadi akan terpesong lah nanti sebab ayat kedua dia dah lain. Kenapa tu tadi kan? Jadi ayat ketiga ni rujuk ayat pertama. Tapi ayat keempat terus rujuk ayat ketiga. Cuma ayat ketiga tu saja kena berhati-hati. Jadi cikgu-cikgu tolong ingatkan nanti pelajar, ayat ketiga mesti rujuk ayat pertama. Pembacaan kritis pun soalan yang akhir tu, ayat ketiga apabila nak bagi contoh nanti mesti rujuk balik ayat pertama. Jangan rujuk ayat kedua. Okey. Okey, seterusnya saya nak kongsi isi pula. Perenggan isi Okey, perenggan isi, kalau ayat perenggan pendahuluan tadi, I itu ialah isu. Tapi perenggan isi ni, ayat pertama ialah ayat isi lah. Ayat isi ataupun kalau semester 3 pelajar belajar, dia tak panggil ayat isi. Kalau teknik deduksi ataupun teknik penyampaian idea eklektik tu, dia panggil ayat topik. Ayat pernyataan umum. Tapi itulah masalahnya, pelajar SEM 1 belum belajar lagi. Tapi tak apa. Paling mudah, awak kena cari isi. Banner lah isi tu, itulah dia ayat pertama tu, ayat isi, ayat topik. Okey, nanti saya tunjukkan contohnya. Ayat kedua, kena tanya juga kenapa. Kenapa ataupun bagaimana. Contohnya, kalau awak kata, nantilah saya tunjuk contoh ni kan. Saya terus perenggan contohnya ni. Okey, contoh. Kita ambil satu isi. Soalan permainan tradisional tu. Apa isinya tadi langkahnya? Satu langkah Awak jangan biasa gunakan penanda wacana untuk ayat pertama sebab ayat pertama dia nak kena rujuk ayat sebelum tu. Jadi berhati-hati Jadi kita nasihatkan pelajar apabila nak buat perenggan baru, katalah perenggan pertama ni, janganlah guna penanda wacana. Jangan guna selain itu, seterusnya, jangan. Tak payah. Terus bina ayat, apa subjek, apa predikat. Kalau awak belajar nanti dalam SEM 3, dia mesti ayat kedua, ayat ketiga. Boleh guna penanda wacana. Jadi ayat pertama, mana ada penanda wacana? Penanda wacana ni ayat kedua, makna sekurang-kurangnya mesti ada ayat pertama lah. Itu senang cerita. Jadi ayat pertama jangan pelajar saya selalu, dia dah terbiasa. Dia mesti nak guna seterusnya. Selain itu, tak payah. Okey, selain itu, seterusnya itu kalau nak buat dalam ayat kedua, ayat ketiga, ayat keempat boleh. Okey, kena faham Okey, ayat pertama terus saja bina ayat. Apa isinya langkahnya itu tadi? Pihak sekolah perlu mewujudkan kelab permainan tradisional
sebagai sebuah kelab dalam bidang ataupun dalam aktiviti co-curriculum lah. Oh, ni tak nampak. Saya kena kecilkan sikit. Okey. Pihak sekolah perlu mewujudkan kelab permainan tradisional sebagai salah sebuah kelab dalam bidang co-curriculum. Maknanya aktiviti co-curriculum lah kan. Maknanya tubuhkan satu kelab namanya permainan tradisional. Okey, itu ayat isi. Dan ada di sekolah ni. Jadi sebab tadi saya kata perangkap tadi perangkap tadi dalam kalangan pelajar. Jadi mana permainan tradisional ni dalam kalangan pelajar. Jadi mesti cerita bidang co-curriculum di sekolah. Jadi kalau di sekolah ni mesti pelajar lah. Okey. Ayat kedua, kenapa? Kelab permainan tersebut pastinya akan disertai oleh para pelajar sebagai salah satu aktiviti dalam penglibatan co-curriculum mereka. Jadi kenapa? Sebab mestilah pelajar akan menyertai kelab itu. Okey, itu ayat kedua yang kita tanya tadi, kenapa kan? Okey, ayat ketiga ni yang saya kata tadi, rujuk balik ayat pertama. Wujudkan kelab permainan tradisional tu tadi isinya kan. Jadi apa dia contoh kelabnya, nama kelabnya. Ni sebagai contoh kelab permainan tradisional yang mengandungi permainan itulah. Ataupun kalau orang nak kata kelab permainan congkak, kelab permainan gasing pun boleh juga. Tapi itu sempit lah pula kan. Makna kalau kelab permainan gasing, dia asyik belajar gasing saja. Jadi eloklah namakannya, namanya kelab permainan tradisional. Tapi adalah permainan-permainan seperti congkak, gasing, wow, teng-teng, galah panjang. Jadi sekurang-kurangnya ada contoh nama kelab. Sebab tadi cerita isinya pasal kelab permainan tradisional. Jadi rujuk balik ayat ketiga, rujuk apa contoh kelab tu. Jadi itu dia. Seterusnya, apa dia punya, kalau ini dia jadi kebaikan, dah tentu dia akan jadi hasil. Ayat keempat jadi hasil. Huraian tu jadi hasil. Dengan cara itu, semua pelajar dapat berlatih dan memainkan permainan tradisional yang jarang-jarang dimainkan oleh mereka. Jadi makna guru-guru lah memainkan peranan lah kan. Guru-guru pun kena belajar lah. Atau begitu panggil jurulatih yang pakar dalam permainan gasing. Wow ni kan. Jadi itulah hasil dia. Semua pelajar dapat berlatih dan memainkan permainan itu. Okey, itu hasil dia. Ayat keempat. IKCH tu tadi Hurai itu hasil. Kalau benda yang baik dalam ayat ketiga. Okey, seterusnya. Ayat kelima ayat kelima P. P itu apa? P itu penjelasan lanjut ataupun penegasan. Okey, tapi di sini ada isu sikit. Dalam laporan MPM MPM dia ada tulis dalam laporan tu, dia kata kebanyakan pelajar menggunakan ayat kelima, membina ayat penegasan. Jadi dia kata padahal ayat kelima tu boleh ditulis ayat yang menerangkan ayat yang keempat. Maknanya MPM dia mahu ayat awak yang kelima tu terangkan lagi. Huraikan dengan lebih lanjut. Jadi maknanya ayat keempat tu tadi masih tak berapa jelas. Kena jelaskan lagi dalam ayat kelima. Jadi janganlah suka sangat buat penegasan. Penegasan selalunya jelaslah bahawa makna awak ulang balik ayat pertama kan. Itu tak digalakkan. Itu kalau dah tak ada pilihan lain. Contohnya awak dah buntu dah fikiran apa nak tulis ayat kelima ni, dah tak ada lagi dah penjelasannya. Kalau dah tak ada sangat, okeylah bolehlah guna ayat penjelasan. Kena bina juga ayat kelima sebab apa? Sebab nak cukupkan perkataan. Mesti kena ada sekurang-kurang 5. Ataupun kalau tak cukup lagi perkataan 80, bina lagi satu ayat. Jadi 6 ayat. Tapi dengan syarat mesti lingkungan 80 ke 90. Jadi saya cadangkan ayat kelima ni awak hurai atau kembangkan lagi ayat yang keempat tu tadi. Jadi ayat keempat ni tadi cerita pasal pelajar dapat berlatih kan dan dapat memainkan permainan tradisional tu. Lepas tu awak fikir lagi lah, apa lagi hasil seterusnya? Kalau dia pelajar dapat berlatih, dapat main, apa lagi? Secara tidak langsung para pelajar dapat mengetahui pelbagai permainan tradisional dengan dan cara permainan itu dimainkan. Maknanya dapat pengetahuannya, dapat maklumatnya tentang permainan itu. Jadi itu huraian yang lebih lanjut lah daripada ayat keempat. Jadi awak kena bayangkan pelajar kena bayangkan, pemeriksa apabila dia baca ayat awak tu, ayat isi, awak kena bayangkan dia tak tahu apa-apa.
Jadi makna apabila dia baca ayat awak, ayat pertama, oh ini langkahnya. Lepas tu bagaimana ataupun kenapa ayat kedua, ayat ketiga, ayat keempat, ayat kelima, dia boleh dapat kefahaman yang jelas. Oh, dia kata macam ini. Macam itulah untuk dapat 3 markah. Koherennya ada, kohesinya ada, tata bahasa pun tak ada salah, ayat tidak tergantung, guna pola ayat dasar, PAD++, insya-Allah bolehlah dapat 3. Kalau tak dapat pun 3, sekurang-kurangnya dapat 2 dan tak mungkin dapat 1. Kalau awak buat macam itu. Okey? Jadi kalau kita tengok tadi jumlah perkataan ni 5 ayat, sudah berapa perkataan? 84 perkataan. Lingkungan 80 ke 90 patah perkataan. Jadi ini saya buat anggaran, maknanya kalau 6 isi lah. Jadi kalau 6 isi memang cantik sangat lah. 8 perenggan kali dengan 80 purata. 8 kali 8, 640 perkataan. Memang dalam lingkungan. 600 ke 650. Okey, selesai. Teknik dia, formula. Awak boleh berlatih lagi. Saya sediakan juga panduan untuk perenggan cara nak mengolah isi yang lain. Ini contoh kemalangan jalan raya. Ini biasa ni. Kalau dalam semester 3, okey saya bincang lagi satu ni. Kalau SAM 3 ni, ayat pertama ni dipanggil ayat topik. Ataupun ayat penyataan umum. Kenapa dikatakan ayat penyataan umum? Sebabnya ayat itu berbentuk umum. Kalau berbentuk umum maknanya apa? Kita masih boleh tanya soalan. Kalau ayat kedua, ayat penyataan khusus. Ayat penyataan khusus, kita tak perlu tanya dah. Itu maksud dia. Banyak pelajar dia keliru. Apa yang dimaksudkan dengan penyataan umum? Dengan penyataan khusus? Apabila MPM keluarkan soalan, bagi soalan ayat itu, mulalah timbul masalah. Ayat ni umum ke khusus? Senang saja awak uji. Ayat itu boleh ditanya soalan ke tidak? Kalau ditanya soalan, ada jawapannya, makna ayat itu ayat penyataan umum lah. Tapi kalau ayat tu macam tadi, ayat yang pertama, contoh permainan tradisional dulu kan, adakah kita perlu tanya lagi? Kita tak perlu tanya dah. Takkan kita nak tanya apa itu congkak? Apa itu gasing? Tak perlu. Sebab kita dah tahu dah. Oh, itulah dia contoh permainan tradisional. Jadi itu ayat penyataan khusus. Okey, saya tunjukkan contoh ayat penyataan umum. Kalau kemalangan jalan raya ni, punca dia. Kemalangan jalan raya berlaku kebanyakannya berpunca daripada sikap pengguna jalan raya yang cuai semasa memandu kenderaan. Di mana soalan yang saya kata tadi boleh ditanya? Pengguna jalan raya yang cuai tu. Yang cuai tu kita boleh tanya. Apa dia yang dikatakan cuai tu? Jadi dia memerlukan huraian. Cuai tu apa? Jadi ayat kedua tu. Apa dia? Jadi maknanya kalau satu lagi contoh mungkin awak kata sikap pengguna jalan raya yang tidak bertanggungjawab. Ya, tidak bertanggungjawab itu masih lagi penyataan umum. Sebab dia memerlukan jawapan. Apa dia tidak bertanggungjawab? Apa dia yang cuai? Ataupun kalau setakat nak guna berpunca daripada sikap pengguna jalan raya. Sikap pun boleh juga kita katakan sebagai umum. Sebab sikap tu masih umum. Apa dia sikap apa kan? Jadi yang ulangan tu maknanya kalau awak tengok teknik pengolahan idea deduksi, induksi, eklektik jadi berhati-hatilah. Selalu MPM dia bagi satu ayat. Jadi awak kena tafsirkan. Ayat tu umum ke khusus. Sebab tu lepas tu dia kata bina satu wacana yang menepati ciri teknik penyampaian idea, teknik apa? Eklektik ke, teknik deduksi ke, teknik induksi ke, ataupun kalau satu lagi teknik analogi kan. Analogi lagi lah. Dia tak sama pula dengan deduksi, induksi semua. Dia kena perbandingan kan. Itu pun kena tahu tekniknya. Okey, jadi ayat kedua, apa yang dikatakan pengguna jalan raya cuai tadi? Okey. Mereka kebiasaannya tidak dapat menumpukan sepenuh perhatian semasa memandu kenderaan di jalan raya. Dia tak menumpukan perhatian. Itu dah khusus lah. Jadi kenapa tadi? Dan terus kepada contoh tu khusus juga. Apa dia? Contohnya mereka menggunakan telefon bimbit semasa memandu kenderaan ataupun mereka memandu kenderaan dalam keadaan mengantuk. Jadi itu pernyataan khusus. Dan saya kata tadi ayat ketiga terus rujuk kepada ayat pertama. Maknanya pemandu jalan raya yang cuai tadi. Cuai itu dia buat apa? Dia guna telefon bimbit. Sekarang ni saman kan maksimum 300 kalau guna telefon bimbit. Ataupun dia meneruskan pemanduan walaupun dalam keadaan mengantuk. Ini yang menyebabkan kemalangan kan. Jadi itu juga termasuk dalam pemandu yang cuai. Okey, seterusnya, kalau contoh macam ini, contoh yang tidak baik, dia akan jadi akibat lah. Ayat keempat.
Jadi ayat keempat tu awak fikirkan saja, kalau ayat ketiga tu perkara yang positif, perkara yang baik, dia jadi hasil. Tapi kalau yang tidak baik macam ini, dia jadi akibat atau kesan buruk. Contoh, apa dia ayat keempat? Huraiannya, keadaan ini seterusnya akan menyebabkan pemandu kenderaan hilang tumpuan dan tidak dapat mengawal kenderaan. Memang dia dah semasa guna telefon bimbit, memang dia tak boleh kawal kenderaan lah. Dan seterusnya ayat kelima, apa lagi huraian lanjutnya itu, penjelasannya. Seterusnya perkara itu menyebabkan mereka akan melanggar kenderaan lain atau melanggar pembahagi jalan ataupun terbabas ataupun apa-apa lagi lah akibat dia tidak menumpukan perhatian diri, dia tidak mengawal kenderaan tu. Jadi maknanya itu dia contoh. Jangan bagi ayat penegasan kalau boleh. Kalau penegasan, jelaslah bahawa sikap pengguna jalan raya yang cuai akan menyebabkan kemalangan berlaku. Macam itu. Awak ulang balik kan. Ini laporan MPM dia kata apa? Sepatutnya calon-calon STPM boleh membina ayat yang dapat memberikan penjelasan bagi ayat keempat untuk mendapatkan markah yang maksimum. Jadi kalau awak bagi penegasan, maknanya susahlah nak dapat maksimum 3 markah tu. Tapi kalau setakat nak dapat 2, okey. Tapi kita ni kalau boleh nak dapat yang lebih tinggi lah kan. Dapatkanlah 3. Okey. Jadi sekarang pelajar semua dah faham ya. Maknanya biasa gunakan formula ni, cuba berlatih lah. Saya pun tak boleh lah nak paksa. Saya cuma boleh cadangkan. Awak cuba. IKCHF tadi pendahuluan, IKCHP isi, P tu penjelasan lanjut daripada ayat keempat. Makna apa lagi penjelasan yang boleh diberikan. Dia mesti ada. Tapi itulah kadang-kadang masa peperiksaan ni kekangan masa lah. Itu yang saya kata memerlukan latihan setiap hari. Apabila setiap hari awak berfikir, macam saya juga, kalau dah lama saya tak mengarang, memang lambat. Tapi kalau saya selalu mengarang tu, sebab saya selalu juga tunjukkan contoh kepada pelajar saya, macam ini contoh. Jadi memang kalau selalu memang cepat. Tapi kalau dah lama tak mengarang, contohnya masih cuti panjang, memang lambatlah sikit nak memikirkannya tu. Jadi awak sekarang ni saya cadangkan eloklah buat latihan 3 perenggan satu hari tu. 1 perenggan isi, 1 perenggan pendahuluan, 1 perenggan isi dan 1 perenggan kesimpulan. Okey. Ini contoh isi lain, nanti cikgu awak akan bincang lah. Cikgu akan terus mainkan saja, tekan saja slide ni. Ada banyak saya bagi contoh ni, ada 4-5 contoh perenggan cara nak hurai tu. Okey. Pengemis pun ada, masalah pengemis pernah keluar. Bencana alam juga pernah keluar. Okey, dan yang terakhir ni perenggan kesimpulan. Sebab saya lagi nanti nak kongsi yang perenggan pembacaan kritis tu teknik H tu. Okey. Jadi perenggan kesimpulan, ayat pertamanya dia berbeza sikit. Ayat pertama ialah K. Formula dia KCAHF. KCAHH. Okey. Kena cermat atau hati-hati. K tu ayat kesimpulan. Makna ayat pertama perenggan kesimpulan dia lebih kurang sama dengan ayat kelima perenggan pendahuluan. Sebabnya perenggan pendahuluan, ayat kelima tu awak nak terangkan apa isi yang akan awak bincangkan. Tetapi ayat pertama perenggan kesimpulan, awak menyimpulkan kelima-lima atau keenam isi yang sudah awak bincangkan. Jadi awak mesti kena buat ayat kesimpulannya lah. Simpul kan. Itu saja yang dibenarkan guna kesimpulannya ataupun sebagai kesimpulannya. Ataupun pendek kata. Itu dalam penanda wacana. SEM 3 ada. Tapi jangan guna yang lain-lain. Konklusinya, jangan. Dia tak diiktiraf, tak ada lagi konklusinya. Okey? Ataupun mana-mana perkataan lain lah. Janganlah cuba-cuba nak gunakan perkataan yang luar biasa, yang bombastik. Tak ada, jangan. Sebabnya memang akan dibulat nanti. Okey, jadi ayat pertama K tu apa? Ayat kesimpulan K. Ayat kedua C. Bukan contoh Dalam kesimpulan tak boleh ada contoh lagi dah. Okey. Jadi C tu ialah cadangan umum. Apa dia cadangan umum? Nanti saya bagi contoh. Cadangan umum ni boleh guna untuk semua jenis esei, semua jenis, tapi sesuaikan dengan fokus soalan. Okey. Jadi lebih mudah.
Ayat kedua sudah ada, ayat cadangan umum. Ayat ketiga ialah ayat argument. Apa argument dia? Maknanya itu nanti saya akan terangkan. Seterusnya ayat keempat, ayat huraian kepada argument itu tadi. Dan ayat kelima tak lain tak bukan ialah ayat harapan. Jadi semua pelajar masih ada harapan. Kita berharap agar kita berharap agar apa? Jadi itulah dia ayat harapan, ayat majmuk pancangan keterangan harapan yang awak akan belajar dalam SEM 2. Pelajar 3 dia dah tahu dah. Apa dia kata hubung pancangan keterangan harapan kan? Demi agar. Jadi kena ada tu kata hubung tu. Jadi saya tunjukkan dalam perenggannya. Ini contohnya lah. Okey, contoh bagi perenggan kesimpulan, perenggan penutup bagi tajuk yang ini tadi, tradisional, permainan tradisional tu. Okey, contohnya kesimpulannya ya. Jadi jangan bimbang jangan takut kalau semua pelajar guna perkataan kesimpulannya. Sebab ada pelajar saya kata, cikgu tak maulah asyik sama je. Saya kata lagi baguslah sama, dia seragam. Kalau semua orang dapat 3, semua dapat 3. Sebabnya awak dengar cadangan cikgu, apa yang cikgu dah syorkan. Okey, jadi boleh guna kesimpulannya atau sebagai kesimpulannya. Atau pendek kata, terdapat banyak langkah untuk menghidupkan kembali permainan tradisional dalam kalangan pelajar sekolah supaya ia terus kekal dan tidak pupus di telan zaman. Jadi maknanya ambil balik langkah tu lah. Tapi kena bina layaknya. Kena goreng. Ini pelajar saya guna istilah kena goreng layak tu. Goreng tu guna itu tadilah. PAD++ tu. Bina ayat, goreng makna tambah-tambah lah. Tambah dengan keterangan, tambah dengan kata hubung. Ni ada kata hubung dan kan. Dan. Kata hubung tu. Dalam kalangan pelajar sekolah tu keterangan. Frasa keterangan. Semester 2. Okey. Jadi itu ayat pertama, ayat kesimpulan. Ayat kedua, cadangan umum. Apa dia cadangan umumnya? Namun demikian, semua pihak ataupun kalau tak mau namun demikian pun tak apa. Terus saja semua pihak perlu bekerjasama dan berganding bahu untuk memastikan permainan tradisional terus dimainkan oleh generasi kini. Jadi maknanya cadangan umum tu maknanya bukan lagi berbentuk isi. Dia secara umum. Kerjasama semua pihak. Itu bukan isi. Kerjasama semua pihak, dia berbentuk umum. Apa dia kerjasamanya? Kita masih boleh tanya kan? Okey. Jadi satu lagi saya nak nasihatkan pelajar. Jangan guna kalau kini ni jangan ada pada masa kini. Itu salah. Jadi kalau nak guna kini, kini saja. Contohnya ni, oleh generasi kini. Kalau nak guna pada masa ini. Kalau nak panjangkanlah, pada masa ini 3 perkataan. Tapi kalau kini saja 1 perkataan. Jadi itu terpulang kepada pelajar. Tapi jangan pada masa kini, garis panjang. Kesalahan struktur, kesalahan frasa tu. Sebab kini tu sudah membawa maksud pada masa ini. Jadi tak perlulah tulis lagi pada masa kini. Jadi makna pada masa ini, pada masa ini lagi. Sama lah juga macam macam ayat keterangan, ayat ini, harapan. Kita perlu berusaha demi untuk. Mana boleh? Demi untuk kan? Tak boleh dua-dua perkataan tu sama. Kalau demi tu kata hubung, untuk juga kata hubung. Tak boleh. Dalam bahasa Melayu, itu kena ingat. Itu cikgu-cikgu dah ajar awak kan. Dulu masa tingkatan 1, 2, 3 pun dah belajar. Tingkatan 4, 5 pun dah belajar. Okey. Jadi ayat pernyataan umum ni, ayat cadangan umum ni, maknanya semua masalah. Contoh kalau jenayah kan. Semua pihak perlu bekerjasama atau berganding bahu untuk menangani masalah jenayah. Sebab apa? Dia tak boleh kerajaan saja. Dia mesti melibatkan semua pihak. NGO, masyarakat, rakyat juga perlu kerjasama. Okey, contoh kalau kemalangan jalan raya tadi. Semua pihak perlu bekerjasama untuk menangani masalah kemalangan jalan raya yang semakin meningkat. Jadi maknanya tukar isu saja. Maknanya memang semua pihak perlu bekerjasama. Sebab dalam penutup ni kita memang simpulkan. Kita tak boleh masukkan isi lagi. Tak boleh masukkan contoh lagi. Perenggan pendahuluan juga tak boleh masukkan contoh. Tak boleh masukkan isi dalam perenggan pendahuluan. Sebab perenggan isi ialah perenggan yang kedua. Okey, seterusnya ayat keempat.
Ayat ketiga. Ayat ketiga ni yang saya kata argument ya. Okey, ayat kedua awak dah bagi cadangan. Cadangan semua pihak perlu bekerjasama. Ataupun berganding bahu. Itu bolehlah guna apa-apa, itu bergantung pada kreativiti awak lah. Maknanya bukan ayat saya ni saja yang betul. Jadi ayat lain juga kalau hukum tata bahasanya betul, dia jadi betul lah. Okey, argument dia apa? Jika perkara tersebut diabaikan, maknanya kalau tak ada kerjasama tu, pastinya matlamat untuk memastikan permainan tradisional terus terpelihara akan terjejas. Mana tak dapatlah mencapai matlamat. Itu yang saya maksudkan argument. Mana kita nak argue balik ayat kedua tu, cadangan tu. Cadangan tu kerjasama semua pihak. Tapi kalau semua pihak tak mahu bagi kerjasama, dah tentu tak dapat mencapai hasrat yang dikehendaki. Ayat keempat kita huraikan, kita nak bagi positif balik. Jadi kita tidak mahu perkara tersebut berlaku kerana perkara itu akan merugikan semua pihak. Jadi kita tak mahulah masalah apa tu tadi, contoh kalau jenayah, kita tak mahu masalah jenayah tu semakin meningkat. Sebab dah tentu kesannya akan menjejaskan semua orang. Jadi itu semua umum. Dan ayat yang akhir. Jadi ayat akhirnya harapannya kita berharap agar permainan tradisional terus berkembang dan tidak pupus di telan zaman. Demi apa? Demi kelestarian warisan bangsa. Jadi awak kena berlatih macam ini. Contoh kalau macam tadi masalah apa tu kemalangan jalan raya kan. Kita berharap agar kemalangan jalan raya dapat dikurangkan atau dapat ditangani dengan berkesan. Demi apa? Demi keselamatan pengguna jalan raya kan. Jadi maknanya awak tinggal fikir nak sesuaikan dia punya isu saja. Okey, contoh pula, saya bagilah contoh, katalah kalau soalan tu tentang penyeludupan. Kita berharap agar masalah penyeludupan dapat ditangani dengan berkesan demi apa? Demi kesejahteraan dan keselamatan rakyat kan. Maknanya kalau penyeludupan tu banyak kan negara rugi. Sebabnya dia seludup sebab nak lari daripada cukai. Dan juga ada yang diseludup tu senjata. Senjata itu berbahaya. Jadi itu yang saya kata tadi, kita berharap agar masalah penyeludupan dapat ditangani, dapat dikawal oleh pihak berkuasa ke dengan berkesan demi kesejahteraan atau kemakmuran negara pun boleh. Jadi okey, katalah kalau pula bencana alam, kita berharap agar bencana alam ni boleh kawal tak? Ada juga bencana alam yang boleh dikawal kan, contoh banjir kilat. Maknanya kita berharap agar bencana alam yang berpunca daripada manusia dapat dikawal dengan berkesan demi apa? Demi keselesaan atau kesejahteraan rakyat negara ini. Jadi nampak kalau macam ini jumlah perkataannya berapa? 78 patah perkataan. Okey. Jadi lebih kuranglah dekat 80 sebab tadi ada yang lebih, ada yang 82, 84. Jadi ada yang 78, 79. Okeylah, akhirnya dia akan jadi seimbang lah. Mustahil lah nak cukup-cukup 80. Tak ada, mustahil lah kan. Okey. Jadi ini satu contoh. Dan nanti cikgu-cikgu boleh bincang lagi perenggan kesimpulan lain. Saya dah sediakan ada macam-macam lagi perenggan kesimpulan itu.